Walaupun aku ni anak jati Brunei, banyak lagi yang ku ndak tahu pasal negara ni. Oh, ni rupanya rombongan ni. Dalam ni yang tadi makan ni, Nek. Oh, isinya tu tukang kandi gulai. Aku berpeluang untuk menjelajahi negara ni sambil mencari tempat unik dan baru. Ui, ni kawasan apa ni kita? Tanaman lada sulahnya. Oh, ada sulah ni. Oh, macam mana ni? Pergi ke 4 daerah dan mengenali antara puak-puak yang ada. Dorangannya friendly wah, mesra, meriah, makan beramai-ramai, ada lagi menari-nari. Aku akan merasai cara hidup bis dorang. Hari lagi hujan, angin masuk sajok, ada lagi bekaran. Untuk mencari keunikan yang belum pernah kualami. Perjalananku hari ini ku teruskan ke daerah Tutong, daerah ketiga yang terbesar di negara ini. Keluasannya 1,166 km persegi saja dan penduduknya kira-kira 50,000. Antara puak-puak utama yang menetap di daerah ini terdiri dari puak Tutong, Dusun, Kedayan dan beberapa puak yang lain. Masa ni payah ke membezakan puak-puak ini. Pasal cara hidup dorang moden sudah. Tapi masih juga ada puak yang mengamalkan tradisi masing-masing. Atutah antara keunikannya. Memang ada uniknya di daerah Tutong ni. Kita tengahnya aku ada plan sudah wah, kan ke tempat ani. Harap-harap sepanjang aku di sini ni banyaklah aku pelajari and aku explore. Sebelum ku mengenali puak Tutong, aku kan mau tahu pasal puak dusun yang menetap di daerah ani dulu. Kawanku banyak pulang dusun, tapi tidak aku tahu apa kehidupan dorang dulu-dulu and activity apa dorang buat. Jadinya aku menuju ke Bukit Udal, Mukim Tanjung Maya. Pasal di sini ada satu-satunya homestay puak dusun. Nama homestaynya Alai Gayo Anak Pulau ataupun lebih senang dipanggil Agap. Sampai sajaku di sini, aku dialu-alukan dengan bunyi gendang. Rupanya ia cara puak dusun menyambut kedatangan tetamu. Selamat pagi Cikgu Benson. Selamat pagi, sama-sama. Apa kabar kita? Baik Alhamdulillah. Menyambut kedatanganku, pengurus Agap, Cikgu Benson Tunggong, antara waris puak dusun yang masih ada. Cikgu Ane memberitahu aku homestay Ane adalah contoh rumah panglima dusun zaman dulu. Pasal neneknya adalah seorang panglima dusun. Masuk sajaku ke rumah, Cikgu Benson terus menerangkan aku bahan-bahan yang dipakainya untuk membina rumah itu. Kebanyakannya dari sumber hutan. Ini digelarkan kami adalah bilik tamu bagi VIP saja. Oh, Ane. Disebutlah namanya sana tu. Mana? Ni. Sirang. Ya. Untuk VIP. Untuk VIP. Aku bukan tu, Nek. Masuk tu. Masuk tu, Nek. Okey. Cikgu pun menerangkan bahagian-bahagian dan kegunaan setiap ruang rumah. Ruang itu pun dibaginya nama. Wah, ni syok ni berandanya. Kalau pukul 1, pukul 2 sudah merasa sejuk tu. Siapa yang mau suka di luar, di luar. Tidur kah? Tidur. Di luar pun boleh tidur. Pilihan di dalam boleh juga. Di dalam ikut pilihan. Ikut pilihan. Lepas itu kami berbincang di mana aku akan tidur malam ini. Ada tas kita. Ada. Tapi kita tidak benarkan tidur Kenapa? di sana. Ini khas untuk anak wanita muda. Ruang itu memang dah sesuai untuk lelaki. Cikgu Benson terus menunjukkan bilikku. Ni okey. You berehat dulu, saya buat kerja dulu. Boleh. Ni. Panggil ke dekat. Okey kita. Aku di sini loh melihat di tabuk kuah. Itulah. Sementara Cikgu Benson membuat kerja lain, aku pun melihat barang-barang yang ada di dalam rumah ni. Ada barang tradisi kraft tangan, peralatan kegunaan di hutan, permainan tradisi dan macam-macam lagi. Suasana di luar, kiri kanan hutan. Hijau saja aku lihat, tapi tenang. Siok untuk rileks. Tapi aku tidak sabar menunggu Cikgu Benson membawa aku jalan-jalan. Belum batah tu, ada Cikgu Benson melegau aku ke membawa ke Bukit Kukup. Dalam perjalanan kira-kira 20 minit itu, banyak Cikgu Benson cerita pasal kelengkapan orang-orang dusun dulu-dulu. Contohnya, kibah yang disikut oleh Cikgu, bubu yang kubawa, semua diperbuat dari sumber hutan. Bisa tidak payah membalik, asal kreatif saja. Di sini tu puncaknya, Nek. Inilah puncak Bukit Kukup ni. Ada bendera ni. Dibuat dulu dalam tahun 50-an. Ya terdorong tanda kanan ni, Nek. Tanda kanan ni. Kemudian Dulu, kami kawasan hutan Bukit Kukup ini tempat puak dusun tinggal. Masa ni kena jadikan trek hiking. Kata Cikgu Benson, kalau cuaca tarang, dapat melihat pemandangan Gunung Mulu. Tapi tujuanku benarnya bukan hiking.
Cikgu Benson akan membawa aku untuk belajar macam mana puak dusun mengambil sumber hutan untuk dijadikan makanan. Terus aku belajar membubuk. Kita kayu kita, Nek. Ya Allah. Alalah. Sambil berjalan atuk, Cikgu Benson memberitahu mana-mana pokok boleh dijadikan perubatan orang dulu-dulu. Ini satu akar ini jadi ubatan. Kalau ada pakai menyambut dulu pakai apa? Daun siladga. Ambil air itu diminum. Kata orang, sehat kau. InsyaAllah lah. Anda je 100% tapi insyaAllah. Iyalah. Belum jauh perjalanan kami, sekali Cikgu Benson hendak tercari jalan asal. Dia tak boleh cari tak. Jalan biasa nak? Baik, Jo ada pendakian ni. Dapat Jo yang beritahu kami dari petanya tu. Kenapa kita? Tidak ada orang berjalan bah. Tapi pokok cari itu mana jauh juga. Oh, nak? Bah, okey. Terima kasih, tak? So, katanya ke kanan kita. Ada simpang sekarang. Ya, tunjuk sana tadi. Oh, Boleh pulang. Apal bang aku sudah mapnya tadi. Aku baca. ya dah. Tapi Cikgu Benson masih hendak pasti dengan jalan yang dibagi tahunya tu. Terpaksa kami memanggil pendaki tu lagi. Pun dia pakai semenau. Dek. Kejap. Nah, ada bendera ni. Habis-habis satu saja. Oh lah. Dek, sekejap. Tolong bah. Kelang kabut kami masa tu. Sebab pendaki tu tidak dapat mendengarkan kami pasal ia ada perjanjian lain. Ajak Cikgu Benson akan membawa aku lalu jalan yang biasa dipakainya. Jadi jalan kami ini dia lagi kena pakai. Dah pakai nak? Doa. Jarang pakai. Patut juga. 20 tahun kita di sini. Bila kita last? Lastnya tahun 2006. 2006. Oh. Beta jalan baru kita. Oh, ini jalan baruan ini. Terpaksa kami lalu jalan yang sudah kena tandai oleh pendaki tu. Aku tanya pulang, berapa lama sudah? 20 tahunnya. Memang dah kena gunakan lagi jalanan ni. So, kami cuba pakai jalan barulah. Ada bendera, senang sikit. Kami pun meneruskan perjalanan kami ikut bendera damit yang diikat di pokok-pokok. Kulihat hutan ini masih belum jarih kena daki. Masih samak, bertanah lumpur. Lebih setengah jam masih lagi kami mencari pengkalan Cikgu Benson. Ia akan melihatkan aku di mana ia tinggal dulu. Tapi aku tidak rasa selesa. Kan sampai sudah cika? Melintas Sampai sana. sudah ni. Terasa sudah ngalihku. Ku paksa jua pasal tercabar rasaku. Bukan pengkalan kau. Sedangkan Cikgu Benson udah hampir 80 tahun. Masih cakah, masih bertenaga. Okey, Lep. Okey, balance sekali. Ini benar. Pernah sekas dulu. Macam orang dari Kuwait lah. Dari Kuwait macam mana lah. Akhirnya sampai juga kami ke kawasan sungai. Tapi ajak Cikgu Benson untuk menunjukkan pengkalannya hingga kesampaian. Kesiannya melihat aku lalah. Diajar yang atas aku cara melabuh bubuk. Dipastikannya dulu bubuk tu ketat-ketat, takut lepas lauk-lauk tu. Lepas tu disuruhnya aku melabuh di siring sungai. Bapa. Okey, macam tu. Okey. Untuk mengelakkan dari bubuk tu hanyut, disuruhnya aku menyadal bubuk tu kiri kanan pakai kayu. Kita. Kita ni. Insiden. Oh, drip kita. Sudah tu ditutup bubuk tu pakai daun-daunan. Macam ni saja. Macam tu saja. Kumpul saya atas-atasnya ni. Oh, penutup saja tu. Okey, habis ni kita. Habis tu. So, lepas ni tadi tunggu ikan masuk. So, ni kami menunggu dalam 1 ke 2 jam lah. Mungkin 1,5 macam tu lah. And then, ni while kami melabuh, menunggu lauk masuk, kami akan ambil sayur lah. Adik-beradik sama anak Cikgu Benson pun ada mendangani kami mencari sayur-sayuran. Mula-mula kami ngambil daun kukup untuk mengelupis. Yang dipanggil dalam bahasa dusun, nuduluput. Nubol, lupis, Bulapot. nubulopot. Tips mengambil daun kukupnya dorang mesti cari yang lebar, bersih dan sehat. Supaya senang membungkus nasi karang. Lepas itu kami terus berjalan lagi sedikit mencari umbut. Umbut ini berduri, payah sedikit mengambil. Kalau anda pandai-pandai, boleh tercucuk duri. Nampak saya pokok umbut itu, terus kami tabang sebelum kami bersihkan durinya. Lepas itu dikupas kulitnya, pasal dalam itu tah umbutnya. Selesai saja kami mengambil sayur itu, kami pun mencek bubuk. Ada kita. Ya tak? Iya, lokal je tu. Anita lauk kali ni. Lokal. Indah ku sangka ada jua ikan masuk ke bubuk itu. Awal-awal ragu pulang ku sudah. Pasal biasanya mesti ditahan bubuk itu seharian. Rezeki ku tah kali harian ni. Atau umpan cikgu tu ngam. Atau ikan itu memang lapar. Ambil satu-satu Okey. Cabut dulu yang atas sana ni. cabut yang di Yang atas. jeratnya ni. Aku migangkan botol dulu. Kita migang. Untuk memastikan lauk-lauk itu masih segar sebelum dimasak, Cikgu Benson suruh pindah lauk itu ke bekas botol. Gali ku kita. Punyalah payah ke memindah. Aku bah hendak pernah memegang jenis lauk canik. Cikgu Benson balik-balik mengajar cara mengeluarkan lauk itu. Tapi tekanan singkat rasaku, ku tunggang ke penutup bubuk itu. Itu baru dia. Lari tak? Lakal ambil bah. Tolong bah. Nah, lakal. Tu. Sekali lagi, kelang kabut. Lauk-lauk yang kami dapat itu tiba-tiba keluar dari penutup bubuk itu. Ini kan Ada licin.
Alah, lapas. Boleh ni kita makan sikit siap. Hah? Kita kenyang. Tinggal sedikit jangan. Aku kena sikung-sikung mau masuk tadi. Licin kita. Nan memang licin ikan Nah, ini. luka kok. Ya tak akibat mendengar cakap orang tua ataupun orang berpengalaman. Kerana pendek ku melihat lauk berkeluaran seekor demi seekor atuk. Ndak ku sadar jariku luka sedikit. Ndak tahulah tekanan iting ikan ataupun buluh dari bubu atuk. Lapas balau pasal licin. Aku gali pulang jual tapi sudah aku pegang atau licin bah sekali. Yang aku tuang saya kita. Sekali lapas 2-3 ikong. Sorry cik gue. Pasal bersalah aku Tarus. Pasal aku, lauk yang akan dimakan kalau malam, balik ke sungai dengan riangnya. Nasib Jonda semua lapas lah. Cukuplah untuk kami berdua makan malam karang. Sepanjang perjalanan balik kami atuk, Cikgu Benson terus bercerita macam mana kehidupan puak-puak dusun dulu. Kesusahan dulu ndak dapat ku gambarkan, berbandingkan dengan kemudahan zaman sekarang yang ada ni. Membuka mataku untuk rasa bersyukur indah beranti. Antik. Bawa apa tu? Sampai saja kami ke Agap, semua sudah sibuk membuat persiapan untuk makan malam karang. Sedang anti membuat tilau yang kububu tadi, melihat takut caranya macam mana memutong. Macam-macam persiapan yang dorang buat. Walaupun ku mendangani dorang, tahu-tahu galap sudah hari. Terus tak ku mendangani membuat nudul leput. Oh, ini aku pandai sikit ni membuat. Macam kelupis kan? Kalau kita pandai aku mau belajar aramu. Kita ni pandai kah? Katakanlah. Kita sudah pandai. Pandai. Macam ni Memang isi aku saya belajar kan? juga. Bahan-bahan nudul leput ani campurannya, baras pusu sama kelapa parut, tambah sedikit garam sama gula. Masukkan saya campuran atuk ke daun kukup. Udah tu dilipat. Pandai-pandailah sendiri mengagak-agak. Oh, aku tahu ni kita. Bezanya dengan kelupis. Yang kelupis bermasak sudah. Ani belum. Ya. Ini belum lagi dimasak. Tadi yang sudah kita ni makan itu sudah siap sedia. Tapi Batahnya kita masak. Sudah tu masukkan ke dalam periuk untuk direbus. Lebih kurang sejam lah menunggu ia masak. Sambil menunggu nudul leput atau masak, Anti memanggil aku untuk memasak lauk. Lepas isi aing apa lagi? lepas si ayang sekarang rampah-rampahnya nih. Bahan-bahan yang dicampurnya tu ada alia sama serai. Ada rasa bau bawangnya tu ah. Sudah tu disuruhnya aku masukkan daun sembawang. Kuat baunya daun sembawang tu. Cara masakan yang tidak pakai minyak. Kolesterol je bah kalau ada minyak. Iyalah. Tahun 50-an ada. Tapi tidak suka. Dah suka lagi bisa rebus lah macam rebus yang baik air. Masak airnya. Sebab Lepas masuk semua bahan, baru masukkan lauk. Masukkan saja. kenapa kata? Kelik. Hidup masih ha. Kami Masih bergarak wah walaupun dimasukkan dalam kuali. sada embutan. Sandak embutan. Yes. Laras. Bisa juan tiat tu ya suruh aku merasa masakanku ikut cita rasaku. Bagi garam lah. Oh, tawar sikit. Pasal ia dari air tawar kan. Aku masak ikan keli tadi tu. Lain bah. Makai daun. Biasa mana ada makai daun. Ani dong masukkan daun bawang tu. Macam ada rasa bawang lah. And then ku tes-tes kan. Dah belum ku tahu rasanya. Ku agak-agak lah masukkan garam, masukkan limau kasturi. Sekarang lah merasa. Boleh lah. Jangan masin benar. Tambah sikit lah. Bagi masin sikit. Selesai saya semua, masa untuk kami menikmati hidangan makan. Cikgu. Ya. Batah menunggu. Sorry. Aku cuci pinggan. Sekali, merasa takut ikan yang kutangkap tadi. Aku tes ah. Boleh lah. Apa rasanya? Kenapa kita ketawa? Ya sedap kan? Enggak kah? Boleh tahan. Boleh lah. Ada asam-asam kan pasal campur asam-asam tadi. Asam ada limau Rasa lauk tu kenyal, macam makan cinggam. Patahkan dikunyah. Batah dikunyah-kunyah. Memang. Ia jadi ubat. Ya. Unik cara masakannya. Terutama sekali dari bahan-bahan yang dipakai. Walaupun ada sedikit perubahan mengikut peredaran zaman, tapi masih terasa unik dari segi rasanya. Kalau masak Ikan layar. Makan taku nudul leput, sayur-sayuran sama lauk-lauk yang ada tu. aku mau belajar bahasa puak dusunan ni mah. Selamat pagi apa tu? Selamat sambut. Hei, Elah, selamat sambut macam sambut. Dendom. Dendong. Besok. Awal-awal temidong. Awal-awal temidong atau apa? Tidak, awal-awal bangun. Esok. Tapi tersasar sedikit belajar bahasa dusunan ni. Pasal Cikgu Benson mengimbas kenangan lama. Selesai makan, kami lepak di luar. Buat-buat menunggukan tidur.
Sesuai suasana malam, tenang, tambah lagi alunan muzik puak dusun yang dimain oleh Cikgu Anik, nyaman didengar. Ani burung ni apa ni yang sini ni? Anang desain kita buat macam ni. Kita ni ada tadi di hutan itu Ha? bunyinya Tangil. Tangil ni. tangil. Oh. Sampai je aku belajar cara main gitar Anik. Bezanya dengan gitar biasa, kesapiannya ada 4 tali. Gitar biasa ada 6. Heran je aku tu. Tapi ada melodinya. Sampai aku terasa kalap mata. Okay, aku ngalih. Banyak aktiviti ku buat hari ni. Hari lagi hujan, angin masuk sajok. So, nyaman tidur ni. Nggak ada karan lagi. Okay lah. Fikirku, nda bekaran, betilam nipis Anik. Tidur nda selesa. Rupanya nda ku sadar, nyaman tidurku. Sajok sampai matahari naik. Kedengaran lagi bunyi-bunyi burung menyanyi. Benar-benar pengalaman baru bagiku. Tapi nda dapat lama aku menikmati keindahan pagi dari Tabuk Atuk. Terus aku bersiapkan mandi. Cikgu Benson cakap, mandi arah telaga. Mencari taku air telaga ni dekat-dekat Anik. Angin telaganya ni. Macam kulam usulnya. Sikit lagi ku kan terajun. Tapi pesan cikgu ada gayungnya. Tanduyuk namanya. Kita kena panggil tanduyuk ni. Dulu nda dapat gayung plastik macam karangan ni. Dorang pakai daun ukang. Dibentuk macam gayung. Wih, sajuk Bukan. Air telaga ni dari sumber mata air. Walaupun nampak gelap airnya, pasal di bawahnya ada rumput rampai, tapi bersih untuk dipakai mandi. Bukan macam air sungai. Air telaga ni kira sistem eko air tawar dari hutan. Selesai saja aku sarapan sama memanyak barang-barangku, masa untuk ku meninggalkan Agap. Kuji mulite. Terima kasih. Aku kan balik kita. Oh ya, terima kasih. Antara pengalaman yang indah dapat kulupakan ialah bermalam di rumah besar di Puak Dusun ni. Segar dan epi rasaku membawa balik pengalaman berharga kalian ni. Garak dulu kita, aku ada perjanjian yang lain lagi. Ani, terima kasih. Balik saja ku, Cikgu Benson pun memainkan gendang sebagai tanda selamat tinggal. Berat rasaku meninggalkan Cikgu Benson itu. Sambung lagi perjalananku untuk ke destinasi seterusnya. Kali ini aku akan mengenali warisan Puak Tutong di Kampung Tanjung Maya dari Kampung Bukit Udal ni. Ya, terdorongan ni. Kan memperkenalkan aku pasal warisan Puak Tutong. Usulnya tu kita akan dilihat ni. Lamin itu maksudnya rumah dalam bahasa Tutong. Sebab itu tak kena panggil lamin warisan artinya rumah warisan. Rumah ini mempromosikan budaya tradisi Puak Tutong. Masuk saja ku ke kawasan luar rumah ni, terasa ku suasana kampung-kampung. Oh, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Alif yang menelpon tadi. Ya. Nona Kibah binti Abdul Hamid ini pengurus muda. Ia sama keluarganya mewarisi lamin warisan milik Bendahari Haji Ghaffar bin Haji Sidi. Memang asal Puak Tutong. Rumah ini sudah dibina sejak tahun 1956, tapi dipertahankan sampai ke hari ini. Sejak tahun 2012, Nakibah dan keluarganya membuka rumah ini untuk galeri pameran untuk kunjungan orang ramai juga. Jadi tak tempat tarikan pelancong. Jadi, yang ini namanya guling butan. Guling butan. Guling, pasal dia berguling-guling itu, butan, dalam bahasa Tutong artinya kelapa. Oh. Jadi, mesti sampai tergugur semua botol di sana tu. Okey. Nakibah memperkenalkan aku buling butan. Ia macam bowling juga. Cuma bolanya pakai kelapa tua dan botol air sebagai pinnya. Ngam. Boleh. Ada je permainan lain macam umban rotan. Ini mungkin sanang sedikit. Pasal? Ini berumban saja. Sampai masuk di sana tu. Cuba tunjuk. Okey, boleh. Cuba tunjuk. Mengumbankan gelang rotan ke sasaran yang disediakan. Oh, mesti masuk ni. Mesti masuk tu. Ya Okey, Allah, luan tinggi. Pas bayar. Laki kan? Laki. Oh. Pernah main kat sebelah mana? Dah pernah. Tapi aku ni anak selalu laki pulang. Okey. Tempurung yang kena ikat pakai tali ada juga. Ya macam kasut. Sudah tu, bahap apa tu? Berjalan-jalan saja? Berjalan. Macam balancingnya orang. Oh, balancing saja. Kira berlumba lah. Macam itulah. Tempurung kelapa ini dijadikan kasut. Selalunya dipakai untuk berlumba lari. Banyak lagi lah permainan lain. Tapi aku gagaskan melihat galeri dalam rumah warisan itu. Okey, Lev. Anita ada di lamin warisan. Okey. Mak, itu nah ya, Lev. Lip, Assalamualaikum. Selamat sabi ke lamin warisan. Waalaikumsalam. Artinya selamat datang di lamin warisan. Oh, terima kasih kita. Terima kasih. Sama-sama. Bati anti andis tu ta. Jadi kan nganyadiokan lakanon kulo.
Katanya dia letak dulu di sini. Ia akan menyediakan makanan dulu. Kalau dalam bahasa Tutong, kalau orang cakap terima kasih. Terima kasih. Oh, patut mama cakap sama-sama. Sama-sama tu. Bagi si Aku dialu-alukan oleh mamanya dengan bahasa Tutong. Ganjil rasaku mendengar bahasa Tutong dorang ni. Buat ato, Nakibah menerangkan aku pasal carta keluarga dari waris pertama rumah ni. Dilihatkannya aku gambar-gambar lama yang tersusun panuh di dinding rumah tu. Ada jua barangan antik yang masih disimpan. Sesuai dengan nama rumah tu. Surat kabar lama-lama pun dorang bukukan dijadikan bahan untuk rujukan. Bisai dorang ni. Tersusun rapi dalam bilik atu macam mini library. Lepas kami melihat-melihat atu, makanan pun sudah tersedia. Menunggu Mama Nakibah untuk makan sama-sama. Nah, Lep, candas pakai kita makan ambuyat. Iya wah, mesti juga ada candas. Baru dapat makanan buyat. Benar. Sambil makan atu, aku mau tahu pasal bahasa Tutong. Iski ku kan tahu cana bahasa atu disebut. Ganjil tapi senang kan dipahami. Ada sedikit bunyi atu, macam lebih kurang bahasa Melayu biasa. Pandai jumian jelek. Pandai jual mian jelit. Jelit. Kajap. Pandai jual mian jelit. Artinya pandai makanan buyat. Oh. Pandai kita. Pandai je. Pandai je. Mbak mian deh. Mian Silakan. Silakan. Oh. Selama ni makanan buyat, tak pernah aku terfikir cana orang membuat canda satu. Sekali bercerita-cerita aku sama Mama Nakibah tu, ada Tejo yang menyebut pasal Uncle Nakibah yang memang pakar membuat candas. Di sini Bukan di Kampung Penampar. Kampung Penampar. Oh, ya ada pandai yang buat pandai. Ada. Cikgu Haji Semion. Cikgu Aziz. Itu saudara kami. Saudara kita juga kah? Oh. Terus aku minta nombor telefon Uncle Nakibah tu. Kalau uncle-nya tu indah sibuk. Aku mau belajar ni macam mana cara membuat ni. Batah aku makan lah. Aku tahu ni cara akan membuat. Lepas ni, terus aku ke sana. Banyak ku pelajari dari Nakibah sama mamanya. Aku pun terpaksa bergerak ke destinasi seterusnya. Sabi dari di situ Atin. Datang tak kemari lagi. Imbat family. Imbat family. InsyaAllah. Jai Sabin Sabi Atin. Sabi Aten situ. Jai Sabin Ati itu. InsyaAllah. Dorang pun mengingatkan aku pasal bahasa Puak Tutong itu. Terus Nakibah sama mamanya membagi tahu alamatnya. Tempatkan keluarga ni namanya Pangkalan Warisan. Ya takkan kulihat ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kita. Sama-sama. Jajak Selamat lah jumpa kau lagi. ah. Jai yang kau. Jajak lah kau. Bisa-bisa. Bismillah, bisa-bisa. Okey. Okay. Terima kasih kita. Waalaikumsalam. Bye. Pangkalan Warisan ni diusahakan oleh Cikgu Besara, Tuan Haji Semion namanya. Aku sabar kan membuat candasan ni. Baik jua ada kelurusan ada orang pakar mewarisi turun-temurun pembuatan candasan ni. Aku dari dulu sudah makan buyat pakai candas. Tapi aku tidak tahu dari mana pembuatannya. Nasib jua senang mencari tempatnya ni. Jelas nombor simpangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji ni bagas guru sekolah. Hobinya membuat apa jua jenis pertukaran kayu. Selamat sabi galamin kampung. Galamin kampung. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Pandai je cakap betul ni. Pandai ada orang ngajar tadi. Alhamdulillah. Kelurusan Tuan Haji ni kan membuat tampahan candas orang. Wah, ya udah nih kita. Tempat kita membuat candas. Ya tu tempat yang buat candas. Kemas Pasal lah. Memang Tuan Haji ni orangnya pembersih. Area membuat candasan ni pun tersusun rapi. Lengkap lagi barang-barangnya tu. Lagi satu, Tuan Haji ni orangnya memang mementingkan keselamatan. Safety dulu. Abah, boleh? Ni lah. Awal-awal suruhnya aku pakai apron untuk mengelakkan dari pakaian kotor atau terkena miang dari sempihan buluh. Indah ketinggalan jua sarung tangan, takut susuran. Mas pun untuk mengelak dari tersiruk abok. Kacamata untuk protek mata lah tu ah. Lepas satu, Tuan Haji terus melihatkan jenis-jenis buluh yang sudah diambilnya untuk membuat candas. Seboleh-bolehnya biar buluh yang tua. Mana bunyinya? Kalau tadi arah pohonnya, dia kata dengan bunyi nyaring. Ya tu. Arti dapat diambil lah. Lepas memilih buluh yang sesuai, Tuan Haji mengajar aku memotong buluh atau mengikut kepanjangan candas yang ku mau. Selalunya ikut kepanjangan standard yang ditempah. Diputungnya seinci daripada buku ruas setiap buluh atu. Lepas dipotong, buluh atu ditampiknya. Okey, ditampik lagi. Tampik. Singgan mana ni ditampik? Sampai habis. Sampai habis. Satu Tuan Haji menampik buluh atu tebal sikit. Ditampiknya habis dulu. Lepas satu ditampiknya separuh. Aku mencubalah jua macam mana akan menampik buluh atu.
Sikit saja. Sikit saja. Jangan sampai habis. Lepas buluh hatu ditampik, nampak udah bentuk canda satu. Padal. Oh, untuk membangkangkan ya, Nek. Bangka. Tuan Haji menyuruh masukkan dulu penyadal sampai ke bawah. Kalau kan mau canda satu besar, surung lagi sandal itu ke bawah. Coba ingat saja sekarang, jangan cabul saja. Anda boleh. Oh, anda boleh. Anda boleh. Kadang ada je masanya lah. Anda cakapkan dulu lah. Tuan Haji menuang air panas ke tempat bekas buluh untuk proses melembutkan buluh hatu supaya dapat dibangkang. Ini namanya proses merandam. Lepas dirandam beberapa minit, Tuan Haji mengajar aku cara membangkang canda satu pelan-pelan. Mesti lembut-lembut. Macam nak mau terbangkang jauh lehku. Jangan takut. Ia anda Takut patah saja kita. Anda boleh cabul. Oh, kan. macam tu. Atu termasuk Tuan Haji. Jangan cabul atu. Okey, dapat. Okey. Kata ini tu pakai contoh saja. Ini contoh, nasibnya contoh. Ini original yang mana benar. Nah, nasib jua yang ku buat ani contohnya saja. Mulurus untuk tempahan orang, rugi Tuan Haji cara ku ani. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan saja. Coba. Okey, itu atu sudah. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Selesai saja proses membangkang atu, Tuan Haji mengambil kelengkapan pisau meraut. Untuk meraut candas pun ada tekniknya juga. Bagiku payah meraut atu Bukan apa takut ku luka. Tuan Haji laju bahaya meraut. Aku baru sebuting. Tuan Haji banyak udah ulehnya. Lapas sudah berbentuk candas satu, Tuan Haji menunjukkan cara mengalusi candas satu lagi. Ada dua cara tuhnya. Satu memakai mesin grand, cara kedua lagi memakai kertas pasir saja. Najek, siap sudah candasku. Kita apa kabarnya? Aku sudah ni sudah. Alhamdulillah Mana? siap je sudah. 1, 2, 3, 4. Yang 6 buting lah 6 buting. 6 buting aku satu kayaknya. Tapi alhamdulillah kita sudah belajar daripada SMPZ tadi. Itu yang pentingnya. Tahniah untuk kita dapat sudah belajar membuat tadi, tetapi ada satu kerja kita ni lah. Apa tu? Hadiah untuk kita sambung ke lagi mana yang belum halus. Homework kula ni. Homework lagi. Banda pak. Tuan Haji menceritakan pasal pangkalan warisnya ni. Bukan saja membuat candas, tapi Tuan Haji ni memang pakar dalam pertukangan tangan. Terutama sekali kerja-kerja kayu. Even rumahnya sama homestay sebelah rumahnya pun ke dia yang membuat. Sudah pun rajin, kreatif lagi Tuan Haji ni. Banyak perkara unik yang ku pelajari Alhamdulillah. hari ini. Candas. Okey. Macam mana membuat. Now aku tahu sudah cara-caranya membuat. Bukan saja ku belajar banyak perkara baru, tapi aku pun belajar sabar dalam membuat sesuatu perkara itu. Setiap usaha yang ikhlas mesti membuahkan hasil. Macam Tuan Haji ni. Bah, kita terima kasih. Aku mau bergerak dulu. Bah. Ada tempat lain lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, Terima kita- kasih, jumpa lagi. Bersama kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah, okey. Bah, kita. Alhamdulillah. Siok rupanya daerah Tutongan ni. Macam-macam ku pelajari. Pelajari yang dorang usahakan diri dorang sendiri, bah. Menggunakan kaki tangan dorang. Ke hutan ngambil pokok apa. Alhamdulillah. Ada juga uniknya di daerah Tutongan ya. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, aku akan cari unik-unik yang lain. Selesai sudah aktiviti ku harian ni, produktif rasaku. Lurus dah kata pepatah tu. Jauh perjalanan, luas pemandangan, bertambah pengalaman. InsyaAllah, jumpa lagi.